Kenapa sin Hui kena remove ni? Ada orang masuk lagi. Cikgu tak boleh nak tulis kalau ada orang masuk tengah-tengah jalan ni. Tolonglah masuk cepat semua. Tolong masuk, ajak kawan-kawan awak masuk cepat. Cikgu tak payah tulis. Sebab kalau cikgu tulis, cikgu kena buka PowerPoint punya slideshow. Okey. Daya, kita menggunakan daya dalam aktiviti harian kita. Daya boleh menggerakkan suatu objek yang pegun atau memperlahankan. So daya ni dia akan membenarkan dua perkara ni berlaku. Okey, sama ada dia boleh meningkatkan ataupun mengurangkan laju. Okey, maksudnya satu benda tu tengah berhenti, tiba-tiba bergerak. Benda tengah bergerak, tiba-tiba berhenti. Okey, kemudian dia juga boleh ubah haluan. Ubah haluan bagi sesuatu bagi sesuatu objek. Okey. Kesan bagi daya tak seimbang, dia kita ada dua daya. Satu kita panggil daya yang seimbang. Dan satu lagi daya tak seimbang. Okey, bila kita sebut seimbang, maksudnya benda tu tak ada perubahan laju. Okey. Tiada perubahan hal laju. Maksudnya dia tak makin perlahan, dia tak makin laju. Dan seimbang juga kita boleh katakan dia pegun. Dan satu lagi kita boleh katakan dia tiada kecutan ataupun kecutan. Okay, so tiga benda tu lah. Kalau kita katakan dia tak seimbang pula, tak seimbang maksudnya dia bergerak. Dan dia bergerak dengan satu hal laju yang berubah lah. Hal laju dia berubah. So kalau yang seimbang ni dia bergerak tapi tak ada perubahan hal laju lah, tak ada perubahan laju ataupun kita boleh sebut dia sebagai hal laju dia malar. Tolong kena pasti perbezaan antara daya seimbang dengan daya tak seimbang. Daya tak seimbang ni sama ada dia ada pecutan dan atau pecutan. Tak mungkin lah untuk tak seimbang ni melibatkan objek yang pegun. So kalau pegun dia memang seimbang. Kalau tak seimbang ni sama ada dia bergerak, okay, dia bergerak dengan satu laju berubah sama ada dia makin perlahan ataupun makin kurang. Okay, so dalam kes ni, kalau kes yang pertama ni dia tolak satu, tarik satu. Kita beli ayah lah. Okay, orang yang sebelah sini menyebabkan objek yang pegun tiba-tiba bergerak. So kat sini kita nampak ada apa? Perubahan pada hal laju. Bila ada perubahan pada hal laju, maksudnya ada daya lah kat sini. Yang ni pula tengah-tengah laju dia break. So ada perubahan laju sebab apa? Sebab adanya kecutan. Bila adanya kecutan maksudnya ada daya. Ni pun break. Yang ni mungkin makin laju. Ada pecutan. Satu lagi adanya kecutan. Okay, so untuk semua keadaan awak kena faham lah. Okay, ada orang dia kayu basikal laju. Tapi hal laju dia maintain 40 km sejam setiap masa. So maksudnya itu daya dia seimbang. Okay. Kesan daya tak seimbang ni sama ada dia boleh gerak atau hentikan objek, dia boleh pecutkan atau perlahankan objek, ataupun dia boleh tukar arah objek atau dia boleh ubah bentuk objek. Okay, untuk aktiviti pertama yang ni cikgu dah bincang kan dalam kelas. Ada satu daya ni, objek boleh memecut sekiranya jisim yang sama kita gunakan tapi daya bertambah. Untuk semua jawapan yang berkaitan dengan daya ni, kita guna formula ni je senang. F sama dengan MA. F berkadar langsung dengan M, F juga berkadar langsung dengan A. Tapi M berkadar sonsang dengan A. Apa maksud dia? Maksud dia, bila daya bertambah,
jisim bertambah lah. Sepatutnya macam tu. Kalau jisim bertambah, daya bertambah kalau kita nak maintainkan A. Kalau daya bertambah, pecutan bertambah. Okay, tapi kalau jisim bertambah, pecutan akan berkurang. Itu menunjukkan hubungan songsang antara jisim dan pecutan. Apa yang berlaku jika daya bertindak kata objek itu digandakan? Maksudnya orang yang tolak tu bertambah. Orang yang tolak tu bertambah, jadi daya bertambah, maka objek akan lebih mecut. Nyatakan hubungan antara daya F dengan pecutan. Kita katakan berkadar terus sebab kita tengok dekat formula F sama dengan MA. Dia nak hubungan antara F dengan A. Cikgu abang itu kalau duduk rumah asing-asing, maksudnya mereka berkadar langsung. Bila F bertambah, A juga akan bertambah. Apa yang berlaku jika daya F yang sama bertindak ke atas objek berjisim 2M? Kat sini maknanya orang yang sama, okay, tapi dia kena buat raja yang bertambah. Mestilah kudrat dia tu, kudrat yang sama tadi tu, tak berjaya nak bawa objek tadi tu dengan satu pecutan yang sama. Mestilah objek tak akan bergerak dengan lebih perlahan. Ini menunjukkan yang adanya nyah pecutan. Bila adanya pecutan, maksudnya hubungan mereka tu berkadar songsang. Seperti dekat formula tadi. F sama MA duduk sebelah-sebelah. M dengan A bila duduk sebelah-sebelah maksudnya dia berkadar songsang. Songsang maksudnya kalau jisim bertambah, pecutan berkurang. Awak boleh interrupt cikgu bila bilang masa. Awak boleh tanya terus cikgu soalan. Tak payah tunggu sampai habis kelas baru awak tanya soalan. Mungkin soalan awak tu juga kita boleh kongsikan dengan kawan. Mungkin kawan juga tak tahu benda yang sama macam yang awak nak tanya. Sekejap ada kawan baru masuk. Okey, untuk keputusan aktiviti 2.13 ni dia nak tunjukkan hubungan. Bila kita sebut hubungan, maksudnya benda tu melibatkan graf. Kalau kita kata dia berkadar langsung, maksudnya graf dia mesti bermula daripada kosong macam ni lah. Maknanya kalau daya kosong, pecutan pun kosong tau. Kalau awak tak tolak, benda tu tak berjalan, benda tu tak bergerak, pecutan kosong. Okay, sama juga dengan ni. Kalau jisim dengan pecutan, dia sentiasa berkadar langsung. Berkadar langsung dengan songsang A. Okay, maksud dia, A ni berkadar songsang dengan M lah. Kalau kita nak buat graf satu lagi, kita boleh buat macam ni. A dengan M. Okay, nampak kan kat atas tak ada songsang kan? So dia punya bentuk graf akan jadi songsang macam tu. Sama ada awak buat macam tu ataupun macam ni, maksud dia sama. Ini A, kat bawah ni songsang. Kalau kita dah songsang dah dekat paksi X, tak perlu lagi songsangkan pada bentuk graf. Tapi kalau kita guna graf yang belah kiri ni, kita guna M dengan A, so awak punya bentuk graf tu kena songsang. Jangan buat macam ni. Macam ni salah. Ini graf yang salah nah. Salah. Dua-dua ni betul. Bunyi macam ada orang masuk. Cikgu harap lepas ni kalau cikgu sebut 10.45 tu maksudnya 10.40 awak dah kena masuk lah. Walau bagaimanapun terima kasih kepada semua yang join hari ni. Kita akan sambung dengan bentuk graf. Okay, kita nak lengkapkan graf bagi setiap satu hubungan. Jadi kalau kita perhati kat sini, apa yang kita kena mula-mula buat adalah kalau cikgu lah, cikgu akan tulis dulu dia punya formula. Asas dia. F sama dengan MA. Okay, kita tengok dulu A dengan F. Ni A. Sini F kan, nak tahu hubungan A dengan F, tengok kat sini. Ni A, ni F. Tengok mereka dua ni duduk rumah asing-asing tau. F ni duduk rumah belah kiri, MA ni duduk rumah belah kanan. Jadi bila rumah asing-asing, halal nak kahwin. Bila halal nak kahwin, mereka ni berkadar apa? Berkadar langsung. Bila berkadar langsung, bentuk graf dia macam ni ya. Macam tu. Okay, terima kasih Syarul masuk. Cikgu harap lepas ni masuk awal sikit lah. Supaya kita tak mengganggu kawan lain.
Cikgu terpaksa admit awak tengah-tengah jalan macam tu. Okey, selamat datang kepada semua. Okay, kita sambung lagi untuk graf yang kedua, A dengan M. A dengan M pula, tengok. Lepas ni satu rumah ni. Bila satu rumah, hubungan dia macam mana? Berkadar songsang. Bila berkadar songsang, bentuk graf dia macam ni. Graf dia graf macam dengan slide. Macam dengan apa tu, papan luncur. Tapi kalau 1/M tu dia dah songsang kan, jadi graf kita bentuk macam tu. Okay. Okay, macam tu. Hubungan antara daya F and daya A ditunjukkan oleh persamaan. Okay, selesailah bahagian tu. Sekarang ni kita nak tengok sekiranya kita gantikan A kita dengan formula pecutan. Ingat balik formula pecutan yang cikgu minta untuk awak hafal pada awal pelajaran kita itu. A sama dengan B tolak U bahagi T ni adalah formula untuk pecutan. So kita nak replace tempat A ni. Okay, kita nak replace tempat A. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita nak, tak ada padam pula. Kenapa tak ada padam? Oh, sebab tadi dah keep. Tak apalah. F sama dengan M. A cikgu tak tulis tapi cikgu ganti dengan formula V tolak U bagi T. So M darab V kita akan dapat F sama dengan MV tolak M darab U MU bagi dengan T. So kat sini kalau kita perhatikan balik pelajaran lepas yang kita belajar pasal momentum adalah jisim darab dengan laju. Di kawasan ni, ini adalah kawasan yang menunjukkan adanya perubahan momentum. Perubahan momentum bagi masa ialah kadar. Perubahan momentum. Apa yang kita boleh simpulkan kat sini, daya adalah satu kadar perubahan momentum. Ada momentum awal, momentum akhir. Ada perubahan yang dibahagikan dengan masa. Ibrahim. Ini kalau diminta untuk awak nyatakan hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton kedua menyatakan kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya. Jadi awak tengoklah F dengan kadar perubahan momentum duduk masing-masing. Mereka ni berkadar apa? Berkadar langsung. Jadi kadar perubahan momentum berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan daya dan dia bertindak pada arah tindakan daya tersebut lah. Kalau daya sebelah kanan, maka perubahan momentum sebelah kanan. Jadi persamaan yang melibatkan hukum gerakan Newton kedua ni adalah F sama dengan MA. Jadi formula ni memang dia bagi, cuma kita kena pandai apply lah untuk kita nak tengok definition, nak tengok hubungan, nak tengok dia punya apa tu penggantian. Okay. Okay, unit dia. M kita ganti dengan kg, A pula ms yang ketiga 2. Dia ada special unit dia, nama dia adalah Newton. Kg, ms yang ketiga 2 ni adalah unit asas yang semua kena ketibuk pula. M tu ialah kg, A ialah ms negatif 2. So kg, ms yang ketiga 2 ni kita replace dengan Newton ataupun N besar. Bukan N kecil nano N besar. Betul ya. Latihan 2. Ini pun kita dah buat dah dalam kelas itu guna formula apa? F sama dengan MA. So nak cari A macam mana? Setiap satu kita nak cari A sama dengan F per M. Ni persamaan linear biasa. So, untuk pelajaran yang cemerlang, pelajaran yang bagus, dia akan tulis macam ni. A sama dengan F tu 8 Newton. Bahagi dengan M 2 kg. Okay. So jawapan awak boleh tulis 4 Newton kg negatif 1 ataupun bagi pelajar yang suka tu nak gantikan Newton tadi tu dengan unit asas dia akan tulis macam ni. A sama dengan 8 kg ms negatif 2 bahagi dengan 2 kg. So 8 bagi 2 4 kg dengan kg habis lah.
Jawapan dia nanti MS -2. So dua-dua ni betul. MS -2 betul and KG -1 pun betul. Okay. Yang lain-lain tu boleh semak jawapan. Kita guna formula yang sama. Untuk case D, kalau kita perhatikan di sini, untuk mencari daya paduan, awak kena consider dia punya arah bagi daya. Sekiranya arah tu sama, kita boleh campak. Macam ni dia seorang-seorang, dia tak campak lah. Kalau macam ni, dua-dua belah kanan. So 6 tambah 14. Betul tak ni dia tolak ni? Betul ke tak? Salah kan? So awak kena buat apa? Sebab dua-dua belah kanan kan? Dua-dua belah kanan. Awak tarik belah kanan, kawan awak tolak belah sana. Makin laju lah. So dekat sini tolong baiki balik jawapan dia. Bila 14 belah kanan, 6 pun belah kanan. So kita kena buat apa? Kena tambah. Okay, 14 tambah 6 dapat 20. 20 bagi 5 dapat 4. So jawapan B adalah 4 MS -2. Untuk C, yang ni kita consider arah yang berbeza nah. Daya 18 sebelah kanan tu kita assume dia positif lah. Yang sebelah kiri tu tolak 2. Okay, so kita dapat 16. 16 bagi 10, 1.6. Okey, dan last sekali kita tengok arah belah kanan 10. Belah kiri ada 2 tau, pati tu betul. Belah kiri ni kawan awak tarik 5. Tak tengok daya geseran disebabkan oleh lantai tu sini ada 5. So 10 tolak 5, tolak 5 dapat 0. 0 bagi P dengan apa-apa akan dapat 0 juga. So nanti objek ni adalah kebun. Okey, nombor 2. Jadi ni okey lah. Kita tengok asal ada kawan kita masuk ke. Okey, semua orang ni 18 orang je. Kenapa Ahmad tak masuk ah? Dah Ahmad pindah sekolah kau dah tinggal 18 orang tolak cikgu jadi 17. Tak lain pergi mana? Kau lepas tak baca dalam grup tu juga apa ada Google Meet? Cikgu nak tengok ada tak jawab apa-apa nanti lah. Afiq je yang nak jawab cikgu tanya apa. Okay, kita sambung lagi. Seorang lelaki menolak troli yang berisi kotak dengan jisim 5 kg di atas muka licin. Jika dia menggunakan daya 30 Newton untuk menolak troli itu, apakah magnitude dan arah percikan troli? 46 Objek berjisim 2 kg ditarik di atas tanah dengan daya 5 Newton dan laju malar. Berapakah daya geseran antara objek dan tanah? Okay, sekejap. Yang tadi ni tak ada masalah. Ni. Objek tu berjisim 2 kg. Awak keluarkan dulu. Bunyi jisim M sama dengan 2 kg. Daya 5 Newton, F sama dengan 5. Hal laju malar. Okey, ingat dalam kepala awak. Kalau hal laju dia malar, maksudnya daya dia seimbang. Pasal apa? Sebab tak ada pecutan. Okey, hal laju malar, maksudnya daya dia seimbang. Berapakah daya geseran antara objek dan tanah? Okey. Daya geseran belah mana? Jom kita tengok. Kalau objek macam ni tanah nah. Okey, objek ni katakan dia punya jisim 2 kilogram. Dia ditarik ke sebelah kanan dengan daya 5 Newton. F ke kanan dia 5 Newton. Kalau dia seorang-seorang dia 5 Newton belah kanan, maksudnya dia akan memberi satu pecutan sebab kita belajar F sama dengan MA, so A sama dengan F per M. Dalam kes ni, F per M maksudnya 5 Newton bahagi 2 lah, awak akan dapat 2.5. Tapi baca kat sini kata hal laju malar. Hal laju malar maksudnya daya seimbang. Sepatutnya A sama dengan kosong. So macam mana awak boleh cari satu idea untuk lahirkan A tu sama dengan kosong? Jadi awak kena make sure yang ada satu lagi daya kat belakang ni
akan menyebabkan daya 5 Newton ni terhapus. Jadi daya kat belakang ni mesti sama lah supaya F nanti daya apa kita panggil daya paduan. Daya paduan tu daya akhir lah. Mesti dapat kosong. Sekejap kawan awak ada baru masuk. Okay, selamat datang Lee. Next time tolong masuk awal sikit lah. Terima kasih masuk. Okay, macam mana kita nak pastikan daya paduan kita kosong? Kita kena bagi satu lagi daya ke belakang, nilainya sama. Maksudnya daya geseran ni kena 5 Newton juga. Barulah 5 tolak 5 dapat kosong. So untuk menjawab soalan A, berapakah daya geseran antara objek dan tanah? 5 Newton. Sebab apa? Sebab dia nak hasilkan satu daya paduan yang kosong. Pasal apa kita nak hasilkan daya paduan kosong? Sebab dalam ayat kat atas ni dia katakan yang objek tadi bergerak dengan laju malar. Pada awal pelajaran tadi cikgu dah sebut dah. Daya seimbang ni ada tiga kan? Tiga dia punya keadaan. Dua, sorry. Sama ada kalau dia bergerak dengan laju yang malar, tak ada pergerakan ataupun dia terus diam, dia pegun. Jadi kalau dia pegun, maksudnya daya paduan dia kosong lah. Tak bergerak. Cikgu patah balik kat yang pertama tadi. Daya ada dua. Seimbang dengan tak seimbang. Kalau daya tu seimbang, maksudnya daya dia kosong. Daya paduan dia kosong. Daya paduan sifar. Kalau daya tak seimbang, maksudnya wujud daya paduan. Maksudnya ada lah. Lepas kita campur tu ada lagi F dia. Kalau daya dia seimbang, daya paduan dia sifar. Okey, buat nota lah yang ni. Okay, come to the page yang soalan nombor 3 tu. Tanya kita berapa daya geseran. So daya geseran tadi sebab kita nak hasilkan daya paduan kosong, daya geseran kat belakang mesti sama dengan daya yang kat depan ni. Barulah kita campur balik 5 tolak 5. Pasal apa kita akan tolak? Sebab daya geseran kan daya yang menentang. Jadi dia ke belakang lah. 5 tolak 5 dapat kosong. So daya paduan kosong. Kosong bahagi pi lah dengan apa pun kita akan dapat kosong. Dan pecutan nanti dapat kosong. Hitungkan pecutan objek jika objek itu ditarik dengan daya 17 Newton. Okey, ni objek. Objek tak siap tu. Kita tahu yang dia duduk kat permukaan yang kasar tu memang daya geseran ke belakang dia 5 Newton. Dan dia ditarik dengan satu daya iaitu 17 Newton. Boleh tak awak cara daya paduan dia? Daya paduan kita kena ambil daya ke depan tolak daya ke belakang kan. So daya paduan F sama dengan 17 tolak 5. Kita dapat 12 Newton. Macam nak cari pecutan, guna formula F sama MA. A sama dengan F per M. Ini 12 bahagi dengan jisim bahan objek yang sama 2 kg. So 12 bagi 2 dapat 6. Kita semak tu tak jawapan. Okay, jawapan nombor 2 tu ialah 6 ms negatif 2. Ada soalan tak setakat tu? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okay. Siapa faham? Angkat tangan. Cikgu nak tengok sikit. Siapa faham? Angkat tangan. Jangan risau, tak sempat jawab soalan pun. Nak tengok orang yang angkat tangan je. Okay, terima kasih Syahrul, Sinhui, Rifka. CJQ tu siapa? Baki. Okay, semua faham lah. Ainun je tak angkat tangan ni. Pasal apa Ainun tak angkat tangan? Ainun tak faham kot. Kalau tak faham, malu nak tanya kat sini. OPM cikgu nak. Yang lain dah angkat tangan. Terima kasih. Okay, kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Soalan nombor 4. Sebuah bas berjisim 2000 kg. M dia lah. 2000. Bergerak dengan laju seragam. Okay, sekali lagi disebut perkataan laju seragam. Laju seragam ini menunjukkan yang tak ada pecutan tau. A sama dengan kosong. Laju seragam menunjukkan yang daya paduan dia kosong.
dia adalah seimbang, pecutan dia kosong, dia tak ada pecutan, dia tak ada pecutan, tu maksud dia. Okay. So hal laju seragam tak kisahlah berapa pun, tapi cerita dia daya dia tak ada lah. Patutnya daya dia kosong. Sejauh 2,500 meter sebelum berhenti. Maksudnya dia nak cerita kat sini, dia bergerak. Awal dia 40 ms negatif 1 dan lah kali dia berhenti tu V laju akhir. Berhenti. Berhenti kat sini maksudnya sekejap lagi dia akan diam lah. Jauh mana yang dia nak berhenti tu adalah sasaran dia, distance dia. S 2,500. Bila awak dah berjaya keluarkan kuantiti fizik tu macam tu, maksudnya sebahagian daripada ayat tu awak dah faham lah. Tahniah. Okey, sekarang kita nak hitungkan pecutan purata bas. Dia nak purata lah, pecutan purata. Pecutan A sama dengan B tolak U bahagi T. Dan ni empat ada T kah? Tak ada kan? Jadi kena guna formula lain. Ingat balik apa lagi formula lain yang kita hafal dulu. B square sama dengan U square tambah 2AS. Ingat lagi ya formula ni? Masa exam itu cikgu bagi. Kalau nak semua ingat tak tahu. Takut tak ingat. Tapi masa SPM nanti tak tahulah sebab tahun depan format baru. Tapi cikgu rasa untuk formula yang macam ni dia akan bagilah kat kita. So ni bila kita nak cari A ni, kita boleh guna formula ni. Ni untuk formula garis lurus. Jadi untuk guna formula ni, awak boleh simplify pula. Awak boleh keluarkan dulu A ataupun terus kita masukkan nilai. B kat sini kosong, 02 sama dengan U 02, 40, 02. Tambah 2A tu kita nak cari, S adalah sasaran tadi. 2,500. Sebab aku nak lah A. Cikgu tak mahu kira, pada kalkulator mahu kira lah. Okay. Kalau awak dapat jawapan tu positif, maksudnya ada pecutan. Tapi kalau jawapan awak adalah negatif, jawapan awak sepatutnya negatif lah 0.32, maksudnya bas tu tengah break ataupun kita sebut nyah pecutan. Nyah pecutan berlaku. Nyah pecutan sama dengan 0.32. Kalau pecutan sama dengan negatif 0.32. Dua-dua unitnya ms negatif 2 lah untuk pecutan. Okey, macam tu. Okey. Pada waktu dia bergerak yang 40 ms negatif 1, 40 ms tu dia punya daya kosong. Sebab apa? Sebab dia maintain 40 kan. Tapi masa dia break, F dia dah tak kosong dah. Sebab pada waktu tersebut, dia sedang memberhentikan bas. Jadi pada waktu ni daya tidak seimbang. Bila daya tak seimbang, F awak bukan lagi kosong. Kalau F awak masih kosong, maksudnya awak masih duduk bawah 40 ms yang kita satu, tak kira kalau jumpa kora ke, jumpa rebau ke, langkah. Ni daya tak seimbang akan menunjukkan yang daya bukan lagi kosong. Kita kena guna formula F sama dengan MA. M kat sini ialah GC yang bagi bas 2000. Darat dengan A kat sini ialah pecutan tadi tu. Pecutan kita adalah negatif 0.32. Sebab A lah bukan negatif A. Dia nak A. So, awak kena ambil jawapan atas ni. Jadi jawapan kita adalah negatif 640 Newton. Apa maksud negatif kat sini? Negatif kat sini menunjukkan brake dikenakan lah. Iaitu daya geseran. Okay. Kalau dia positif maksudnya kita tengah tekan minyak. Kalau dia negatif maksudnya tekan brake. Maksudnya kita kenakan apa? Kita kenakan daya geseran. Okey. Okey, untuk eksperimen bagi troli, cari hubungan antara pecutan dan daya jika jisim madar. Ini adalah hipotesis dia. Hipotesis ni kita based on kita punya formula je, F sama MA. Kalau kita nak tengok hubungan antara pecutan dengan jisim, tengok kat sini lah. Pecutan dengan jisim.
Dia nak hubungan antara pecutan dan jisim. Pasal apa hipotesis dia macam ni? Semakin besar daya, semakin besar pecutan. Oh, sorry cikgu yang salah baca. Antara pecutan dan daya jika jisim malar. Pecutan dan daya. So, pecutan dan daya berkeadaan langsung. So, kita kata semakin besar daya, semakin besar pecutan. Apa yang kita malarkan, manipulasikan adalah daya. Yang bergerak balik adalah pecutan dan yang dimalarkan adalah jisim. Landas yang kita nak guna kat sini, yang pertama kita akan guna landasan yang panjang ni. Landasan yang panjang ni mesti landasan yang licin. Awak tak boleh mengambil je kayu kasak. Memang. Mereka gaduh. Okay, jangka masa detik ni yang duk ketuk-ketuk tu. Okay, kemudian kita kena ada satu tiketik. Tiketik tu adalah pita detik yang akan merakamkan, yang akan memberi kesan titik-titik. Sekiranya jangka masa detik tadi tu digerakkan dan troli akan turun, dia akan tinggal lah kesan-kesan lah. Bekalan kuasa ni adalah bekalan kuasa arus ulang alik. Bekalan arus ulang alik ni maksudnya dia akan positif, negatif, maksudnya dia akan berketuk. Kalau tidak dia akan straight ketuk je macam nak datang titik-titik tu. Okay, blok kayu ni tujuan dia nak bagi ada sedikit kecenderungan. Kita tak, troli tak boleh bergerak kalau tak condong. Tapi kat makmal selalunya kita punya troli tu sampai macam tu kita letak kita punya blok. Mungkin kita letak 3 biji ikut blok. Sebab kita nak bagi troli kita tu turun. Troli kita ni dah tayar dia tu macam kiat sikit dah. Jadi kena letak blok kayu tu tinggi lah barulah troli tu boleh turun lah. Kalau landai macam tu kuasa tak turun. Okey, takal licin. Takal licin ni tujuan dia nak tarik troli sekiranya troli tak turun. Kita nak bagi takal tu bantu dia bergerak lah. Tapi sebab kita tak boleh guna dia ni, kita throw up kita punya sudut kecenderungan tu. Dan tali tak kenyal. Tujuan tali tak kenyal ni nak tarik troli dengan takal licin. Gunalah tali rapia ke tali apa yang bukan getah lah. Okay, ini adalah dia punya prosedur. Prosedur pertama ni dia akan melibatkan daya. Sebab kita nak daya berapa, jadi dia akan letakkan daya yang di sinilah yang dia akan ubah. Okay. Kena guna juga lah daya maksudnya lah. Untuk eksperimen kita. Kalau tak mau guna yang tu, kita boleh guna getah. Guna getah boleh, nanti cikgu tunjuk satu eksperimen guna getah. Okay, bila kita ubah daya, nanti kita ubah GC dekat ujung tu, maksudnya daya dia berubah lah. Okay, daripada pita detik tu nanti kita akan dapat dia punya pejutan. Kemudian kita jangan ubah troli tu punya jisim. Okay, bila kita rancang, yang ni tak ada jawapan lah, tapi kalau dah kita buat eksperimen, ada jawapan kat sini. Dan nanti sepatutnya pecutan ni lama-lama akan makin kecil tau bila daya ni makin bertambah. Sebab daya bertambah, pecutan pun akan makin bertambah. Formula dia kan berkaitan langsung dengan A. Nanti pecutan ni pun akan bertambah. Ini eksperimen kedua, pecutan dan jisim jika daya malar. Pecutan dan jisim. Tak ada buat lagi kita tengok formula tu. Sebab ni dah ada orang buat dah kat kita. Pecutan dan jisim dia pun duduk sebelah-sebelah macam tu. Maksudnya dia berkadar apa? Berkadar sama-sama. So untuk analisis kita tulis satu besar, satu lagi kecil. Semakin besar jisim, semakin kecil pecutan. Yang dimanipulasi adalah jisim, yang bergerak balas ialah pecutan, yang dimalarkan ialah daya. Dan radas yang kita guna sama. So untuk eksperimen nak kaji hubungan antara mana-mana kuantiti fizik dalam formula F sama MA ni, tak ada internet. Radas kita adalah sama. Okay, kita akan mula dengan troli yang berbeza jisim lah, sebab tadi tu kita ubah daya, kita ubah kat sini.
Kita ubah hujung ni. Tapi kalau kita nak kaji hubungan antara jisim dengan perciptaan, kita ubah jisim troli ni sebenarnya ni. Mula kita guna troli ringan, lepas tu kita guna troli berat sikit, kita record lah. Dan apa yang berubah adalah titik-titik yang pada pita detik tadi tu, iaitu penciptaan dia nanti akan makin bertambah. Apa yang kita kena malakkan adalah daya kat belakang ni. Yang ni kita malakkan. Okay, bagi daya yang sama. Jangan tambah berat tu. Ni dia punya radah sama. Okay, sepatutnya nanti bila jisim bertambah, yang ni awak guna 1000 gram. Oh ni dia guna kg ya. So kalau kg kita letak 1 je lah. 1 kg. Sebenarnya nak tambah troli susah kita tambah precision atas troli tu. So setiap kali kita buat eksperimen maybe kita tambah 200 gram precision. Atas dah ada kg, bawah tak payah tulis dah ni. Bawah tak payah tulis. Allah. Tak kg kat dalam jadual tu tak payah tulis dah. Okay, lepas eksperimen kedua kita tambah lagi precision. Bagi jadi 400 gram precision atas troli yang 1 kilo tu. Jadi nanti nampak macam berat lah troli kita. Macam tu. So nanti awak akan dapati makin ke bawah ni penciptaan akan jadi semakin kecil. Ini menunjukkan yang jisim berkadar sengsang dengan penciptaan. Macam mana kita nak buat soalan pertama ni? Seorang pengayuh basikal mengayuh basikalnya dengan daya 120 Newton. Jika jumlah jisim basikal dan pengayuh adalah 80 kg, penciptaannya adalah, jangan takut, kita keluarkan dulu apa kita ada kat sini. Kita ada F. Dan kita nampak kat sini ada satu lagi F kat belakang, maknanya daya geseran lah. F kecil ke belakang tu ada 20. Jadi nak cari daya paduan, net lah. Net tu daya paduan lah. 120 tolak 20. So F ialah 100 Newton. Jisim pula 80 kg. Jadi nak cari penciptaan A sama dengan F per M. 100 bagi 80. Tekan kereta. Kenapa dia tolak 80 ni? Salah ni. 120 bukan tolak 80. 80 tu apa dia? Jisim dia. Cuba tengok ni daya kat belakang berapa? 20. Jadi 100. 100 bagi 80. Dapat 1.25. C jawapan dia. Manakah dari sisa berikut yang menghasilkan penciptaan maksimum? Penciptaan maksimum maknanya kadar daripada formula F sama MA, A sama dengan F per M, maksudnya kadar daya bahagi jisim yang paling besar lah. Jadi awak kena tengok kat sini, jisim dia maintain. Okay, jisim maintain. Jadi apa pula hubungan antara F dengan A? Nak bagi A bertambah, awak kena tingkatkan dia punya daya. Yang mana daya paling besar sekali, daya paduan? Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama ni 100 Newton tolak ke kanan. 80 ke kiri, jadi daya paduan dia akan 20 Newton je. Yang ni pula 12 belah kiri, yang ni 8 kan? Dua-dua belah kiri. Belah kiri campur belah kiri jadi negatif apa? Negatif 20. Yang ni 5 campur 15, positif 20. Yang ni 52 belah kanan. Belah kiri 28. So kita dapat 24. Dia tak kisah kanan kiri dia, yang pentingnya nilai akhir tu berapa. So sini negatif 24, positif 24. Jadi dia lah daya paling besar sekali. F per M yang paling besar sekali adalah 24 bahagi M. Jawapan D ya. Yang ketiga, ini adalah kereta lumba Formula 1. Mengapa jurutera pereka kereta menggunakan bahan komposit yang ringan untuk membuat badan kereta walaupun enjin yang sangat berkuasa? Ini ada kaitan dengan Ibrahim, duduk bilik mak. Ibrahim duduk bilik mak. Okay, kau tahu gitu. F sama dengan MA, kita perhati kat sini. Apa hubungan antara M dan A? Hubungannya sengsang kan? Maknanya kalau kita nak tingkatkan penciptaan, maknanya kita kena kurangkan kita punya jisim.
Walaupun kuasa enjin tinggi, okay, tapi kalau dia berat, dia still akan kurangkan pecutan. Kuasa enjin tinggi tu dia akan bagi dekat nilai F. Jadi kalau kita nak kita nak pecutan tambah, kena bagi jisim kurang. Sebab tu kalau kita tengok orang yang naik basikal laju tu kan, dia naik macam basikal orang tua naik tu berat tu. Basikal Hatlon ni tu ringan. So, pecutan dia akan bertambah lah. Contoh tunjukkan sebuah kereta dengan jisim 1000 kg bergerak dengan pecutan 2. Ukuran macam satu. Nampak macam senang, tapi kalau awak tak alert, mungkin ada benda yang awak akan tertinggal. Jisim maknanya M. Bergerak dengan pecutan, maknanya dia ada A lah. Maknanya laju dia tak seragam. Daya geseran 900 Newton tu ke belakang. Okay, so F kecil. Cikgu suka guna daya geseran F kecil. Okay, F kecil sama dengan 900 Newton. Kalau F besar, untuk daya tujuh ke depan lah, daya ke depan. So berapa daya yang dikenakan oleh enjin kereta? First kita kena tahu dulu. Daya paduan sama dengan MA. Apa dia daya paduan? Daya paduan adalah daya ke depan tolak daya ke belakang. Kita kena cari hasil akhir bagi daya, kita panggil dia daya paduan. Okey, F yang kita tak tahu tu kita letak dia F besar lah. Tolak dengan F kecil 900 sama dengan jisim. Jisim mana ada 1000. Darat dengan pecutan 2. 1000 darat 2 dapat 2000. So F sama dengan 900 ni negatif, main sini jadi positif. So, F kita adalah sama dengan 2900. Soalan 5. F1, F2, F3 merupakan daya-daya yang sama magnitude. Magnitude tu maksudnya nilai bertindak ke atas satu blok kayu. Rajah manakah yang menunjukkan daya paduan maksimum bertindak ke atas blok kayu itu? Macam soalan yang mula-mula tadi. Daya paduan tadi tu dia tanya pecutan maksimum kan, daya paduan maksimum. Awak kena cari hasil tambah daya-daya yang bertindak. Okey, kalau dia dah pergi ke arah bertentangan, dia akan jadi lemah. Nanti kita tengok F1, F2, F3 ni pergi pada arah yang sama. So dia ada 3 F lah semua. Yang ni 2 belah kanan, 1 belah kiri, so akhirnya tinggal F saja. 2 tolak 1. Yang ni pula 2 belah kiri, 1 belah kanan, so dapat negatif F. Yang ni 2 kanan, 1 kiri, dapat F. Jadi yang kita nampak paling besar sekali nilai F dia adalah E. Benar, rajah menunjukkan kereta mainan berisi 4 kg, kereta ditolak ke depan dengan daya 10 Newton. Ni F. Ni daya geseran ni kita anggap dia sebagai F kecil lah, daya geseran. Berapakah pecutan kereta mainan itu? Boleh guna formula tadi, F besar tolak F kecil sama MA. Okey, 10 tolak 2 sama dengan jisim nampak tak kat sini? Dia agak 4 kg, kg dia duduk kat bawah pula. 4A. Okey, 8 sama dengan 4A. 8, 10 tolak 2 dapat 8. So A sama dengan 8 bagi 4 dapat 2. Ini B. Lampat, apakah maksud daya? Daya tu adalah satu tarikan atau tolakan. Berapakah daya geseran bertindak ke atas kotak itu? Okey, yang ni pun sama macam tadi. Keluarkan dulu kuantiti fizik yang kita dapat daripada soalan. Yang pertama kita ada M 50 kg. Sebab jisim dia, jisim bagi kotak ni 50 kg berat ni. Lelaki ni daya yang dia bagi ke depan adalah 300 Newton. Okay, dia sebut laju seragam. Mana komputer ni? Tak ada internet. Bila laju seragam, maksudnya ada A tak? Tak ada A. Maksudnya A dia adalah kosong. Dia bergerak dengan cepat.
tak apa orang panggil, tak makin perlahan, tak makin laju. Macam tu. Jadi kalau A dia sama dengan kosong, awak kena faham. A yang sama dengan kosong ni menunjukkan daya paduan akhir dia akan jadi kosong juga. Macam mana kita nak hasilkan daya paduan jadi kosong? F tolak F ni dapat kosong ni maksudnya daya ke depan 300 mesti dah tolak dengan satu daya geseran supaya dapat kosong. Jadi daya geseran ni mesti nilai dia sama dengan F tu. B 300 sama dengan F. Jadi daya geseran juga nilainya adalah 300 Newton. Soalan yang kedua, lakarkan graf sesara massa untuk kotak dalam rajah 4.2. Ini adalah graf sesara massa dah. Apa maksud dia? Maksudnya bila massa bertambah, lagi jauh lah dia tolak kotak tu. Sesaran tu maksudnya jauh mana dia dah pergi. Okay? Setakat sekarang ada soalan tak? Cuma diam je. Kalau awak ni pandai-pandai kan. Cikgu baru nak tanda tas paksa apa. Tapi tu lah. Nak pergi ambil tak boleh. Tinggal. Cikgu tinggal tu banyak orang benda nak balik. Relas tu. Sekali nak pergi sekolah tak boleh lah. KP lah. Sahabat masalah jangan tanya markah lagi lah. Okey, soalan seterusnya. Daya tolakkan kotak meningkat ke 350 Newton. Tadi, kotak tu yang 50 kg tu, dia tolak 300 Newton. Masalahnya dia punya lantai pun 300 Newton juga. Maka tak ada pecutan lah. Bergerak pelan je lah kan, laju dia seragam. So lah ni dia up. Tak jadi 300 Newton, jadi 350 Newton. So lah ni bila kita cakap daya paduan, wujudlah daya paduan. Maksudnya daya dah tak seimbang. Dah wujud daya paduan iaitu 50. Mengikut mana? 350 tolak 300 dapat 50 Newton. Okay, so kalau kita nak cari pecutan, kita boleh guna formula F sama dengan MA, A sama dengan F per M. F ni adalah daya yang kita dah dapat, daya baru 50. Bahagi dengan jisim kotak tadi 50, maka kita akan dapat nilai bagi pecutan ialah 1. Macam tu. Okay, soalan SPM. Sebenarnya awak tak payah risau tau. Macam orang kata, nanti awak adalah batch yang akan paksa SPM, soalan susah ke petak. Soalan sama, dia punya format je beza tau. Soalan maknanya nanti kita still akan guna soalan daripada 2005 tu sampai sekarang. Ikut syllabus dia lah dia, cuma ada aturan dia je. Aturan dia je yang tak sama, tak ada masalah. Jadi awak tak payah takut lah nak guna buku kakak-kakak abang awak pun boleh lagi sebab ada lagi syllabus yang masih diguna pakai. Okey, tengok Rajah 5.1. Yang ni dia bagi kat kita satu soalan yang melibatkan ada perbandingan lah antara Rajah 5.1 dengan 5.2. Boleh. Rajah menunjukkan, cikgu nak bagi seorang baca lah. Afiq, baca Afiq, Rajah 5.1. Rajah 5.1 menunjukkan dua penunggang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang ditentukan dalam masa 3 saat. Rajah 5.2 menunjukkan hanya seorang penunggang sedang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang sama dalam masa 7 saat. Terima kasih Afiq. Okey, sekarang ni kalau kita perhati kat atas tadi Afiq kata dua-dua kayuh. Dua-dua orang kayuh. Bila dua-dua orang kayuh, mereka sampai kat tempat yang mereka target tu cepatlah. 3 saat dah sampai lah. Tapi bila kes yang kedua ni, seorang je kayuh. Kata tonggek dia punya susah nak kayuh kan. Kawan kat belakang dia rehat je. So masa dia ambil untuk dia sampai ke tempat yang mereka nak lambat. Iaitu 7 saat. Jadi apakah yang menyebabkan benda tu berlaku? Kalau kita perhati kat sini, daya kat atas tinggi. Daya ni banyak. Sini daya ni sikit sebab seorang je yang kayuh. Lepas tu kalau daya dia tinggi, maksudnya pecutan dia pun tinggi. Hak ni pecutan dia kecil. Itulah yang kita boleh nampak pun. Namakan daya bertindak pada tayar basikal dan jalan. Yang dekat permukaan ni. Yang dekat permukaan ni.
Dia sentiasa bergerak menentang pergerakan. Ini namanya adalah daya apa? Geseran. Dua. Mak, pokok game dulu. Perhatikan rajah. Dia suruh kita perhati dan kita nak kena banding daya yang dikenakan. Bila kita bandingkan daya, awak kena tengok daya yang diminta ni sebenarnya daya yang menyebabkan basikal bergerak lah. Daya boleh jadi dua. Daya yang kita kenakan untuk kita gerakkan tu kita panggil daya ke depan ataupun daya tujuan ke depan. Tapi kalau berat badan kita, tu daya ke bawah. Tapi dia tak suruh kita banding daya ke bawah, dia suruh kita bandingkan daya yang dikenakan menyebabkan basikal bergerak ke depan. Maksud dia yang ni melibatkan orang kayu tadi tu lah, F yang ke depan ke belakang tu. Yang kat bawah ni kita panggil daya juga. Yang ni berat. Ini kita akan masuk dalam bab 28 nanti. Okay, buat masa ni dak lagi. Okay, so untuk daya berat kita tak compare, kita compare daya yang kat depan ni. So antara 5.1 dengan 5.2, kat mana daya lagi besar? Mestilah yang dua-dua orang kayu tu kan. So kita akan sebut kat sini, jawapan kat sini, awak akan buat jawapan yang besar. 5.1 lebih besar. Awak boleh tulis macam tu. Okay, awak tak boleh kata buat ayat panjang. Daya yang dikenakan oleh penunggang basikal yang menyebabkan basikal bergerak ke depan 5.1 lebih besar pada 5.2. Tak payah buat ayat macam cikgu buatnya. 5.1 lebih besar, cukup. Awak tulis panjang-panjang, buat letih lah. Maka 1 je. Begitu juga dengan nombor 2. Tadi hak atas tadi tu 3 saat. Hak bawah tadi 7 saat. Tengok betul-betul 7 saat dah lagi besar. Masa yang diambil, cikgu kata tadi tulis mana besar kan? So 5.2 dah lebih besar. Mana tulis kat sini 5.2. Kalau awak tulis 5.1 lah dia jadi lebih pendek. Cikgu tak mahu jawapan ni, saya tak suka. Tak usah. Kita buat macam ni. 5.2 lebih besar. Macam tu. Berdasarkan jawapan, bandingkan perciptaan. Tadi kita kata daya kawan ni besar, A dia besar kan? Jadi 5.1 lah tu dia dapat kat sini 5.1. Lebih besar. Hubung kait daya yang dikenakan oleh penunggang dengan perciptaan. Jadi kita nampak tadi F dia besar. Hasilkan A yang besar, maknanya hubungan dia berkadar langsung. So kita sebutlah daya berkadar langsung dengan perciptaan. Macam tu. Namakan hukum fizik yang terlibat. Hukum Newton apa tadi? Hukum Newton kedua. Ingatlah. Yang pertama contoh pasal inersia yang setiap objek nak kekal dalam keadaan asal dia sehinggalah ada satu daya luar yang bertindak. Yang tu hukum Newton pertama. Hukum Newton kedua cerita dia tentang F sama MA ni iaitu kadar perubahan hal laju berkadar langsung dengan apa? Daya kadar perubahan. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atasnya. Apa yang terjadi pada perjutaan basikal apabila kedua-dua penunggang basikal membongkok ke hadapan? Adakah dia punya kesan dia? Ni dua-dua bongkok. Ni mula-mula dia bertegak kan? Sebenarnya bila kita tegak, udara kat depan ni akan menyebabkan pergerakan basikal kita menjadi perlahan. Jadi kesan sekiranya kedua-dua bongkok ke hadapan, daya geseran akan berkurang. Bila daya geseran berkurang, maka daya paduan akan bertambah. Bila daya paduan bertambah, percutan akan bertambah. Sebabnya adalah rintangan udara. Geseran, kalau nak kata geseran, kena spesifik lah geseran udara. Rintangan udara ataupun geseran udara. Rintangan udara ataupun geseran udara dia berkurang. Okey, habis tu. Habis dah. Afiq, impas dengan daya impas dah ada ke dia punya modul?
Ada cikgu. Ada dah. Cikgu bagi sampai 20 berapa itu? Sa- Berat cikgu bagi tak lagi berat? Bagilah cikgu sampai 28. Oh, 28 bagi dah. Tak apa. Okey, sekejap lah. Oh, 945 dah. Okey, pada pelajaran akan datang, cikgu akan masuk impas dengan dari impas lah. Hari apa kelas kita? Cikgu tengok jadual sekejap. Okey, hari ni, sorry. Untuk kerja hari ni awak perhabis dulu semua latihan yang dalam 2.6 tu lah. Lepas tu 2.7 boleh jadi siap-siap dah. Nanti kelas akan datang untuk impas dengan dari impas tu boleh cikgu pergi laju sikit. Cikgu nak tanya-tanya soalan sikit lah. Okay, kiranya kelas kita sampai setakat ni saja. Satgi, tolong tulis kehadiran dalam grup Telegram. Nah? Okay, cikgu tak masuk dah lah 2.7 sebab tinggal berapa minit je lagi. Kelas kita sampai berapa? Ya, ya, ya. Nak tanya, kalau kita tulis jawapan dalam kertas Pak Isa, kalau kita terlupa nak letak unit tu memang auto salah ke macam mana? Tak, ada tempat yang dia terima. Oh. Tak ada masalah. Ada tempat yang dia tak kisah pun unit tu. So tak payahlah risau sangat. Tapi sebaiknya tulis lah sebab kalau kita tak tulis unit ni macam kita bukan budak kelas fizik lah pula kan. Cikgu punya kelas fizik dengan awak ada satu lagi hari Khamis lah, 10.30 sampai 11.30. So awak ada masa lebih kurang 40 minit lagi nak masuk dari impas ke macam mana? Kami ikut cikgu lah. Cikgu bagi awak publish kerja. Nah? Lepas tu tolong buat nota pula tak? Buku nota ada tak? Ada cikgu. Tak, cikgu tak paksa guna buku nota lah. Awak boleh buat dekat nota kecil ke, beli kat kedai RM2 ke, macam mana tak apa. Tapi kena ada nota. Maknanya nota awak sekarang ni sepatutnya dah ada sampai tajuk daya. Nah? Sekali cikgu akan hantar jawapan penuh sekali dengan nota dah. Okey lah. Setakat tu saja untuk hari ni. Ada lagi tak soalan lain? Tak ada je. Tak ada. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong left semua sebab cikgu nak tutup record. Okay, Taufik, tolong left. Taufik.